Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya, menunggu saya live yang ada yang kata tak boleh tidur kalau tak tengok saya live kan. Apa, live saya ni untuk tidur ke? Tak apa, gunakanlah. Kan ada yang kata, "Is, kenapa tak live? Akak tak boleh tidur lah, Is. Abang tak boleh tidur." YouTube, Facebook, Twitter, sekarang ini di TikTok, yang sama-sama dengan kita, insyaAllah kita akan share beberapa lagi perkara, insyaAllah. Yes, LTL Skudai, JB, ramai ni, macam-macam tempat lagi ni. Dekat mana di kita datang, daripada KL, daripada Terengganu, daripada Kelantan lagi, dan macam-macam lah kan, macam-macam tempat. Sound check. Okay, sound check ni. Ada masalah dengan sound check ke? Sungkai. Okay, Kimanis. Oh, ada geng daripada Sabah pun ada, Skudai pun ada, Tanjung Malim. Alright. Okay. Tibung tebal ada, tibung tebal. LTL Singapore. Thank you orang Singapore. Ramai kat Singapore. Sound okay. Sound okay. InsyaAllah. Daripada Kelang. Kelang. Suara apa salah? Apa suara saya problem ke? Saja. Sound okay. Zaliha Yub kata betul lah, Is. Habis je lah memang terus tidur. Is dah tak pakai kacamata. Dah tak macam cikgu. Thank you. Kita Sabahan, thank you. Beaufort, terima kasih. Baling Kedah, selamat malam. Jason Ranger, thank you. Podixon, dari Qatar. Dari Qatar ada Kuala Kangsar. Orang ni Beaufort, thank you. Kuala Lumpur, orang Kuching, apa khabar orang Kuching? AYMS Channel, orang Kuching segambut ada. Zaimi kata betul, Is, aku kadang-kadang tak boleh tidur kalau tak tengok kau punya live. Sorok ke, Is, thank you Muhammad Saad, thank you. Keep it coming. Terima kasih. Dari Kedah ada ramai, Bera Pahang, LTL Kudat. Orang Sabah pun ada. Terima kasih. Terengganu, terima kasih orang Terengganu. Kelantan, Sabah, alhamdulillah. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita berbicara beberapa perkara. Yang pertama sekali mengenai kapal Zionis dilarang masuk ke Malaysia. Kan? Satu keputusan berani daripada Perdana Menteri kita. Cikgu Bad dakwa Nik Nazmi rasuah. Benarkah sedemikian? Rafizi cabar pengkritik masuk podcast dan bakar dia. Ketum tidak masuk akta dadah berbahaya tetapi masih dalam akta racun. Kit Siang Herik Takiuddin ke JK keistimewaan Parlimen akta anti Alibaba tetap diteruskan menurut Rafizi. So kita akan tengok satu persatu topik tersebut pada malam ini. Untuk makluman tuan-tuan, ni baju ni saya tak produce. Baju ni baju daripada Zuna. Ni Zuna, saya beli daripada Zuna hari tu. Saya tak tahu kartunis Zuna tu. Saya tak tahu dia jual macam mana. Tuan-tuan boleh check sendiri kot dekat, boleh tanya beliau. Jangan tanya saya tak tahu. Saya kalau dah biasa kan, saya rasa macam nak tolak cermin mata. So, dia dah jadi habit. Lepas 33 tahun pakai cermin mata, dia jadi habit tau. Kadang-kadang saya rasa macam nak mana ada saya cermin mata kan. Thank you, terima kasih semua. Baik. Pertama sekali kita mula dengan isu semasa dahulu. Yogeswari, anda berhak terima pingat ini. Titah Agong. Okey, untuk siapa yang tak tahu, for context, Yogeswari ni adalah seorang security guard yang bekerja di hospital di Perak, di Ipoh Perak kalau tidak saya. Dan saya dah tengok video dia, bagaimana dia membantu pesakit, bagaimana dia membantu ahli keluarga sebagainya. Dia go beyond kerja dia. So which is something yang very, very commendable lah kita kata. Suatu yang sangat dipuji. Okey. Anda berhak menerimanya. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Ara Yogeswari membuatkan pengawal keselamatan di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh itu tersenyum lebar dan semakin bersemangat membantu mereka yang memerlukan. Apatah lagi titah itu disampaikan sendiri oleh Al-Sultan Abdullah kepadanya yang menerima pingat Pangkuan Negara PPN pada istiadat pengundian darjah kebesaran, pingat bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara hari ini. Bagaimanapun, hanya ucapan terima kasih berkali-kali saja yang mampu diucapkan kepada Seri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dalam pertemuan singkat sejurus
istiadat itu selesai di Balai Orang Seri. Saya tak sangka hari ini boleh menjejakkan kaki ke Istana Negara dan bertemu sendiri dengan Pertuan Agong dan Raja Permaisuri. Malah pegawai istana memberitahu Sri Paduka Baginda sendiri nak jumpa saya sekejap dan ambil gambar bersama, katanya. So tahniah kepada saudari Yogeswari di atas anugerah yang ini, dan semoga dia menjadi satu, orang kata apa, motivasi juga kepada kita semua untuk kita buat kerja yang elok. Bukan untuk pingat dan darjat tu, tetapi bagaimana satu kerajinan kita dalam kerja, satu usaha kita yang go beyond than what is necessary, sebenarnya commendable, sesuatu yang patut dan wajar dipuji sebenarnya. Baik, saya ada masalah sikit dengan TikTok saya kena restart balik. Dia somehow dia ada problem. Saya kena restart balik TikTok saya. I don't know why. Okay. Tolong share balik tuan-tuan. Saya ada masalah sikit tadi. Dia tiba-tiba di jam sekejap. Okay. So harap kita sentiasa apa orang kata, memerlukan. Ada yang tanya berapa kos rawatan mata saya. Lebih 5,000 sebenarnya. Kalau ikut total cost ni memang mahal lagi lah. Tapi sebab Dr. Johari kata, mengatakan bahawa okay, dia apa orang kata, setuju untuk bagi, yelah, kira sponsor half lagi saya kena carilah dana-dana tersebut daripada tuan-tuan punya donation tempoh hari lah membantu saya. Terima kasih saya ucapkan. Baik, saya teruskan. Okay, so balik pada cerita tadi tu, commendable, suatu benda yang elok dan sebagainya. Okay. Seterusnya kita kata, right. Ni menarik tuan-tuan. Suatu yang kelainan sebenarnya kita nak bawa. Oh, by the way, esok saya insyaAllah jumpa YB Menteri Fahmi Fazil. Dan ini bukan rahsia. So dalam pertemuan tu nanti saya nak bawakan beberapa isu sebenarnya. Dan hari itu ada yang isi Google Form. Google Form tersebut saya dah susun dah Google Form itu, dan saya dah tengok, dah tinjau, dah perhatikan apa yang diutarakan, apa yang dicadangkan, kita bawa. Ada yang kata, diterima ke cadangan kita ni? Tuan-tuan, saya kata, kalau kita tak cakap 100% takkan orang tahu. Tapi kalau kita cakap, sekurang-kurangnya ada 50% dia terima, 50% dia tak terima. But 50% is better than nothing. Betul tak? Okay? Itu yang paling penting. Baik. Satu lagi sebenarnya, untuk usaha kerajaan adalah untuk memastikan bahawa akan berlaku, ataupun untuk macam mana kata, sifar miskin tegak. Okay. Untuk memastikan bahawa negara kita tidak lagi ada miskin tegak. Penduduk negara kita yang miskin tegak ni, dia kena faham tuan-tuan, miskin tegak, dia ada miskin tegak. Miskin tegak ini dalam lingkungan, kalau tak silap saya, lebih 150,000 orang seluruh Malaysia. So, kategori miskin tegak ni suatu yang kerajaan memang nak apa orang kata, nak eliminate lah. Dia, kerajaan cuba eliminate, kerajaan cuba hapuskan. Kerana apa? Kerana kerajaan nak memastikan. Tolong share tuan-tuan, ni link baru, live baru. So, live saya tadi ada masalah. Kena memastikan bahawa untuk kita nak bercakap tentang negara maju, sebelum kita bercakap tentang negara maju, tentang negara berpendapatan tinggi, kita kena pastikan bahawa tidak ada rakyat yang tercicir terlebih dahulu. Sebab bila mana rakyat tu tercicir, bila miskin tegak ni tuan-tuan, miskin tegak dia kata, even benda paling asas, jangan cerita makan, tak payah cerita makan, kita cerita pakaian, tempat tinggal, even pendidikan anak-anak pun dia tak mampu. Itu miskin tegak. So by the end of this year, ataupun at least at the end of 2024, by 2024, kerajaan cuba eliminate miskin tegak ini, cuba untuk eliminate. Usaha itu ada. Berjaya tak berjaya itu terpulang kepada bagaimana usaha itu digembleng. Tetapi baik, Zahid, kerjasama semua pihak perlu untuk capai sifar kemiskinan. Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjeru semua pihak agar bekerjasama dengan mobilisasi usaha bagi memastikan kemiskinan benar-benar dapat disifarkan dan tidak dibeban ke atas kerajaan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata, ini termasuk NGO, swadaya, tokoh individu, JLC dan entiti perniagaan. Peranan menoktahkan kemiskinan ini tidak hanya perlu dibebankan kepada kerajaan, sebaliknya kita perlu bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan menjayakannya.
Golongan B40 yang rentan dan rapuh serta yang memerlukan pertolongan mesti dibantu agar mereka dapat keluar daripada belenggu kemiskinan. Lebih-lebih lagi golongan tersebut berisiko menghadapi tekanan emosi dan mental, katanya. Now, kalau kita bercerita tentang menoktahkan kemiskinan, so sebelum kita bercakap tentang kemiskinan itself, kita kena noktahkan dulu miskin tegar. Now, kerajaan tidak pernah sebelum ini, setahu saya lah, I know, correct me if I'm wrong, memfokuskan kepada untuk usaha bagi memikirkan bagaimana cara tidak ada miskin tegar di dalam negara kita. Dan akhirnya sampai ke satu peringkat kita menoktahkan kemiskinan. Nah, ada yang kata kan, pembangkang tempoh hari kata, kalau kita noktahkan kemiskinan maksudnya semua orang jadi kaya lah, Is. Tuan-tuan, dia ada miskin, dia ada paling miskin, kemudian lepas atas miskin tu bukan terus jadi kaya-kaya. Atas tu sederhana, lepas sederhana tu kaya, lepas tu sangat kaya, lepas tu ultra kaya. Dia banyak lagi level. Tapi sekurang-kurangnya kita kata apa? Kerajaan nak memastikan rakyat paling kurang, paling asas, kita kata, paling asas, paling kurang, benda-benda asas seperti pendidikan, kalau kita belajar ekonomi, tempat tinggal, pakaian, makan minum, tiga benda ni paling asas. Sekurang-kurangnya tiga benda ni mereka ada. Sebab itu Ngah Komeng, Menteri KPKT itu pergi ke Menteri KPKT ayolah, pergi ke Kuching bercakap tentang Prima. Siapa yang beli rumah Prima menggunakan Prima punya, memang murah lah di Kuching dan seluruh Malaysia, tiba-tiba dia menyewakan rumah tersebut, maka dia boleh didakwa kerana melanggar kontrak dan rumah tersebut dia boleh diambil balik oleh kerajaan. Jadi kita, kenapa? Dia bila bermakna dia boleh tinggal tempat lain dan beli rumah Prima, arti kata dia bukan dalam kategori miskin. Sepatutnya rumah-rumah seperti Prima adalah rumah mampu milik yang kita kena bagi kepada orang yang, yelah, dia tak terlalu miskin tapi dia bukan kaya. Yang cannot afford rumah 300,000, 400,000. Sekarang kat Kuching ni pun, kalau kita tengok kat Kuching ni, rumah lebih kurang dalam minimum, kalau kita tengok 300-400,000. Itu minimum, tuan-tuan. Nak cari rumah landed tu tak cerita lah. Rumah even yang katakanlah apartment 200,000 payah. 800 square feet pun 300,000 start. 200,000 ni sangat payah. Kan? Jadi dengan ada Prima, benda-benda macam ni akan memudahkan rakyat memiliki tiga asas yang disebut tadi. Makan, pakaian, tempat tinggal. Sekurang-kurangnya mereka ada pemilikan kepada perkara-perkara tersebut. Jadi ini antara emphasize kerajaan. Kenapa, tuan-tuan? Kita kena faham bila kita bercakap soal kerajaan madani ni. Macam saya kata, saya tulis artikel tentang madani. Kita bercakap tentang kerajaan civil society, masyarakat sivil, masyarakat yang bertamadun. So masyarakat yang bertamadun ini bukan setakat tamadun itu daripada segi harta benda, maksudnya dia kaya, dia ada duit, dia ada pekerjaan, bukan setakat itu. Tetapi tamadunnya daripada segi sikap dia, daripada segi pemikiran dia. Sebab itu saya suka dalam live saya ni, saya nak penonton mendengar, kemudian at least boleh dapat sesuatu ilmu baru daripada live saya, live rakan-rakan yang lain. Kita dapat sesuatu yang baru, bukan setakat fitnah, bukan setakat maki hamun. Kerana apa? Kita nak keluarkan rakyat kita dalam masyarakat madani ni bukan setakat daripada pemikiran kita pemikiran yang jumud dan sebagainya, tetapi juga kebendaan tadi. Itu kita cerita kebendaan, kemiskinan tadi. Kita kata, apa aku masih miskin? Itu saya kata usaha ini, kita ada 30 juta penduduk. Kan? 30 juta penduduk. Dan every year memang akan ada orang yang akan masuk dewasa. Tahun depan 17 jadi 18. Dah dewasa dah. Bila masuk 18, mereka belum tentu ada kerja. So ini every year kerajaan kena memikirkan macam mana nak orang kata apa, nak tampung, bagaimana nak menyediakan peluang dan sebagainya. Yang dah kerja akhirnya pencen. Setiap tahun ada orang pencen. Selepas itu bagaimana mereka? Kalau dia tak ada duit, kalau dia sakit, semua benda daripada lahir, sebelum lahir lagi, sampailah kita meninggal dunia, kerajaan ada peranan yang mereka mainkan. Sebut pasal meninggal dunia ni, tuan-tuan. Sebenarnya, untuk STR, penerima STR, penerima bantuan, bantuan sara hidup, bantuan sara hidup lah. Ada satu skim khairat kematian sehingga RM1,000. Sekiranya keluarga anda meninggal dalam satu tempoh,
sehingga 31 hari bulan Disember ini, dan anda layak menerima kalau tersilap STR lah kan, STR, maka anda boleh memohon hairat kematian sehingga RM1,000. Di mana? Pergi ke BSN. Memang ada. Saya cek dekat Ministry of Health ada. Ministry of Finance, Kementerian Keuangan tadi memang ada disiarkan perkara tersebut. Nah, benda-benda macam ni, skim-skim begini, skim madani, benda-benda itu skim madani dan sebagainya, yang tu dekat hospital, dekat klinik ada disediakan. Untuk apa? Untuk tujuan yang saya sebutkan tadi, membantu rakyat dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, kita bercerita tentang kita nak bantu rakyat ni, kita bagi insentif, kita bagi subsidi, kita bagi bantuan, kita bagi tunai, kita bagi dalam bentuk macam-macam lah, e-wallet dan sebagainya. Tapi ada orang kita tak boleh nak jadi kaya juga, Ais. Antara sebabnya kenapa, tuan-tuan? Antara sebabnya sebenarnya kerana sikap kita mengambil sikap jadi orang tengah, tau. Faham tak? Sikap kita yang menjadi orang tengah ni, ambil kaya cepat, di mana kita menggunakan skim Alibaba. Tahu skim Alibaba, tuan-tuan? Skim Alibaba macam ni. Projek itu kata mestilah projek ini projek yang Bumiputra je boleh dapat. So apa kita buat? Kita pun sebagai putra ambil projek tu. Tetapi ujungnya kita tak buat projek tu. Kita bagi dekat orang bukan Bumiputra untuk melaksanakan projek tersebut. Akhirnya ialah kita dapat duit, kita makan atas angin. Tetapi ruginya kat mana, tuan-tuan? Ruginya pada apa? Ruginya pada kita tak dapat ilmu, dan kita tak akan dapat lepas itu projek seterusnya untuk kita nak upscalekan lagi skill kita dalam kemahiran kita dalam bidang tersebut. Itu ruginya kita kat situ. Tapi kita bukan ada duit. Kalau tak ada duit, jangan masuk projek tu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita tak ada duit ni, kalau tuan-tuan faham bagaimana kalau kita ada projek dan sebagainya, dia ada banyak. Kita ada factoring, kita ada financing, kita ada credit term. Dia pelbagai agensi, pelbagai. Kita ada PUNB, kita ada Tekun, kita ada SME Bank, kita ada SME Corp, kita ada Malaysian Debt Ventures, kita macam-macam agensi sebenarnya ada untuk nak membantu kalau tuan-tuan ada projek, bagi nak meneruskan projek tersebut. Tetapi isu dia, kebanyakan kita, bukan kebanyakan, ada di kalangan kita ni, lebih suka makan atas angin, tak nak buat kerja tu. Ambil duit, belah. Baru-baru ni ada sambungan datang. Dia kata, ada satu projek ni, 42 juta. Kau nak tak? Apa pula aku nak, dia kata. Saya kata, tak adalah, projek ni 40 juta. Kau ambil projek ni. Lepas tu, dia nak ambil commission. Dia ambil commission. Dia dapat projek tu. Dia ambil commission, dia jual projek tu kat aku. Dia nak macam tu. Banyak cantik dia punya muka. Aku susah-susah buat kerja, lepas tu dia dapat commission atas angin. Itu tujuan apa? Habis buat apa tujuan dia pergi ambil projek tu in the first place? Oh, dia banyak sangat projek lah. Exactly. Bagi pada orang lain lah. Bagilah pada company-company lain untuk jalankan projek tersebut. Bukan saya kata saya banyak duit, tuan-tuan. Tak, dia cerita kat saya kalau kot-kot saya kenal orang yang boleh nak ambil projek tu. So, saya kata, kenapa dia nak ambil projek tu in the first place? Tamak tu kenapa? Kenapa nak tamak sebegitu? Bila dia dah dapat projek tu, maksudnya ada lagi company-company lain yang bid tu tak dapat. Yang mungkin kalau dia dapat projek tu, sebenarnya mereka boleh buat dengan betul. Tapi akhirnya mereka tak boleh buat. So ini Rafizi, kerajaan tak akan tunggang nama Melayu untuk halalkan Alibaba. Kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak, kata Menteri Ekonomi Rafizi. Dia berkata demikian sebagai respon kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bumiputra kerajaan. Saya faham lenggok pertanyaan mereka, konon untuk menunjukkan mereka membela Melayu. Ikut hati saya ingin jawab mudah saja. InsyaAllah kami tidak akan menunggang nama Melayu untuk beberapa kerat rembat duit jana wibawa yang akhirnya dialibabakan kepada syarikat bukan Melayu, katanya dalam Facebook hari ini. Program jana wibawa yang diperkenalkan oleh pentadbiran PN sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Bumiputra mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi skandal rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenuhi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrak kerja sebenar kepada orang lain. Rafizi berkata semua kerajaan mendakwa mempunyai agenda ekonomi Bumiputra. Bagaimanapun, walaupun ada melihat semata-mata melalui kacamata politik, Rafizi berkata keutamaan adalah untuk meningkatkan sumbangan ekonomi Bumiputra. Ini kerana, katanya, walaupun terdapat bilangan perniagaan Bumiputra yang besar, sumbangan ekonominya tidak seiring. Menurut menteri itu, daripada lebih 1 juta entiti perniagaan di negara ini, hanya 3% adalah syarikat besar, manakala 2% adalah syarikat bersedana besar.
sekiranya 15% adalah syarikat kecil, sekitar 15% adalah syarikat kecil, manakala baki 80% adalah perniagaan mikro. Daripada jumlah itu, sekitar 95% perniagaan berdaftar adalah operasi kecil dan mikro yang dikendalikan oleh Bumiputera katanya. Justru, dia berkata inilah sebabnya pendekatan baru diperlukan untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera. Perniagaan Bumiputera mestilah berdaya saing dan boleh berdiri sendiri. Program kerajaan perlu berhati-hati untuk mengelakkan pergantungan kepada bantuan kerajaan yang boleh mengikis daya saing. You see, perkataan yang digunakan adalah daya saing, tuan-tuan, competitiveness. Dia berkata daya saing dan kemandiri boleh dicapai dengan memberi 3 tumpuan kepada 3 P. Product, problem, people. Iaitu produk, masalah dan juga manusia. Katanya, ini bermakna peniaga perlu mencipta produk dan atau perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi keperluan pelanggan. Dan ini boleh dilakukan dengan mempunyai orang yang mahir yang mampu mencipta produk tersebut. Dengan membuat demikian, katanya, tragedi Jana Wibawa dapat dielakkan. Ini antara kata Rafizi lah. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan tak dengar. Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak. Rafizi berkata demikian sebagai respons kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bumiputera kerajaan. Dalam satu catatan di Facebook, Rafizi berkata kerajaan tidak akan menggunakan nama Melayu untuk diberikan kepada beberapa kerat pihak yang akhirnya mengalibabakan kepada syarikat bukan Melayu seperti yang berlaku terhadap Jana Wibawa. Program Jana Wibawa yang diperkenalkan oleh Pentadbiran Perikatan Nasional PN sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Bumiputera mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi skandal rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenangi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrakkan kerja sebenar kepada orang lain. Okey. Alibaba ni antara lain, kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya yang main the player, big player kepada big project ni sebenarnya beberapa orang je. Dia set up banyak-banyak company. Sebab apa? Sebab dia ada duit. So akhirnya company yang genuine nak buat bisnes, terutama dia Bumiputera sebagainya, sebab dia tak ada kabel, dia tak kenal orang, dia orang tak dapat. Okay, saya kata macam ni lah. Okay, company ni apa dia buat? Dia ambil projek. Dia ambil projek banyak-banyak. Dia ambil lah 20-30 projek. Same person, different company. Dia ambil projek banyak-banyak. Tapi dia tak ada duit pun. So apa dia buat? Dia Alibaba kan. Okay, dia pergi kepada company ni. Dia sebab apa? Projek ni semua projek Bumiputera. Contoh. Projek Bumiputera. So dia Bumiputera dia ambil projek tu. Kemudian dia kata, okay, aku tak boleh ni. Aku tak boleh buat. Banyak sangat projek ni. Aku bagi pada kau. Aku bagi pada kau. Aku bagi. So disubkan. Disubkan kepada company-company. Dan majoriti company yang boleh ambil ni, yang tak boleh ambil projek Bumiputera tu adalah orang bukan Bumiputera. So kat mana kita kata memperkasakan Bumiputera? Oh, dia kata, itu pembangkang kata, dia kata, itulah cara untuk kita nak memajukan Bumiputera. Itu bukan memajukan Bumiputera, itu menjahanamkan Bumiputera. Dan itu yang berlaku kepada Jana Wibawa. Projek agenda untuk Bumiputera Jana Wibawa itu adalah projek-projek yang diberikan khas untuk syarikat-syarikat Bumiputera. Saya berjumpa sendiri dengan bekas kontraktor, dengan salah seorang kontraktor, dan dikata di bawah NGO dia ada 1,000 lebih kontraktor Melayu Bumiputera, tak dapat pun projek Jana Wibawa ni. Tak dapat pun. Akhirnya yang dapat bukan Bumiputera. Ada projek memang dihaskan untuk Bumiputera, akhirnya tak dapat. Kerana apa? Kerana telah diambil oleh geng-geng ni. Sebab siapa mereka, tuan-tuan? Mereka ni biasanya yang ada connection. Mereka dah lobby awal. Mereka dah tahu. Mereka dah kenal. Dah orang kata dah belanja. Dah hulur dan sebagainya. Orang-orang di dalam itu dan dapat projek ini. Dan mereka ni bila dah dapat, dia bukan ada duit pun. Bukan ada duit yang sebesar itulah. Disubkan, dia ambil commission. 5%, 10%, 11%. Makan atas angin. Lepas tu next time dia main lagi. Dia buat lagi. Dia teruskan. So akhirnya apa benda yang kita akan dapat daripada projek itu? Bila dia sub projek tu, company yang buat projek tu yang akan dapat pengalaman. Company tu yang akan dapat track record. Company tu yang dapat segala-galanya. Dia hanya dapat commission. Betul dia dapat commission. Tetapi pengalaman dia ada tak?
Pengetahuan dia ada tak? Aset dia ada tak? Dia tak ada semua tu. So siapa akhirnya yang rugi? Orang Melayu kita, bumi putera kita. Lepas tu kita dok marah, macam mana orang bukan bumi putera ni boleh kaya raya is? Inilah salah satunya. Dia jadi kata kaya raya sebab itu. Mula-mula dia ambil lah sub daripada kita. Bila dia dah ada pengetahuan, dia dah ada ilmu, dia dah ada semua kepakaran, dia dah ada semua aset, dia boleh pergi sendiri, ambil sendiri. Kenapa dia kena melalui kita? Lepas tu kita marah. Kenapa orang bukan bumi putera ni lebih kaya dan lebih hebat daripada kita? Inilah dia sebab dia. So sekarang ni kita kena turn the tide. Kita kena pusing balik. Kita kena pastikan daya saing. Ni tuan-tuan, mentality privilege. Mentality apa orang kata ketuanan. Privilege. Saya paling tak suka mentality privilege. Bila dia, yalah sebab latar belakang saya sendirilah. The good thing is sebab saya bukan berada di sebuah negeri di mana kami adalah majority. Kami ni Melayu ni adalah minority. Bukan saya kata struggle di bumi Sarawak ni, tak. Tetapi in order for me to succeed, nak berjaya, saya kena keluar. Saya kena bersaing. Dan pada peringkat awal saya dulu, orang Sabah Sarawak ni memang terasing daripada orang Semenanjung. Kita akui. Daripada segi beasiswa dan semuanya, walaupun kami Melayu. Kita kena struggle, and we have to struggle even more daripada orang Semenanjung. Sebab nak dapat place, contoh dekat MARA, JPA dan sebagainya. Saya lagi, tempat saya belajar dahulu tu, orang Sarawak lebih kurang boleh kira pakai jari, 4-5 orang je. Selain semua orang Semenanjung. Dan orang kata, oh inilah bantuan kepada rakyat. Tapi saya tengok, bila weekend datang, kereta BM, Mercedes. So, macam, ni bantuan kepada rakyat macam mana ni kan? Tak apalah, tu cerita lain lah kan. Tapi poinnya adalah, that's what happened. So akhirnya, yang golongan yang seperti kami ni sebagainya, yang tak ada connection, tak ada kabel, tak kenal mana-mana Tan Sri, tak kenal mana-mana Datuk, siapa yang struggle lebih, dapatlah. Kebetulan saya struggle lebih, saya isi borang, dapat. Alhamdulillah lah kat situ. And I have to go and travel, pergi keluar daripada keluarga sejak umur 18 tahun, travel the world, seorang-seorang. Masa tu mana ada telefon, mana ada WhatsApp dan sebagainya kan. Ada telefon tu je lah, mana boleh call hari-hari. Tulis surat pun, tulis surat je dengan bapa. We have to struggle in order to succeed. Tapi ada golongan yang saya nampak juga, dia orang tak perlu usaha lebih-lebih pun. Alah, belajar janji pas je, cukup-cukup je. Sebab apa? Because papa aku kenal orang ni, sebab aku orang Melayu, sebab aku akan dapat beasiswa, because I'm here, I'm there, you know. So kita ada, bukan semua orang Melayu macam tu. Jangan salah faham dengan apa yang saya cakapkan. Tetapi ada golongan yang macam ni sebenarnya merugikan siapa, tuan-tuan? Anak-anak tu, kan, orang yang dapat free privilege ni, dia bukan untung pun. Kita tak menghasilkan satu bangsa, satu generasi yang struggle tu. Kerana saya selalu kata, the only way kita boleh berjaya sebenarnya adalah dengan struggle. Selagi mana semua jalan smoothnya, kita akan susah nak berjaya. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi susah nak berjaya. Once kita berjaya, nak drop senang. Kita kena struggle. Tengok, Michael Jordan kata apa? Dalam mencapai kejayaan itu dicapai dengan banyak kegagalan yang dihadapi. Because all those struggle yang membentuk dia sehingga dia jadi pemain yang hebat. Michael Jordan, pemain pemain Bulls, the Bulls. Bola keranjang bagi Bull lah kan. Jadi kita kena faham benda tersebut, dan ini yang akan membentuk masyarakat, membentuk bangsa kita yang benar-benar berdaya saing. Kalau kita ingat tuan-tuan dahulu, bangsa seperti Jawa, bangsa seperti Melayu kita sendiri, bangsa seperti Minang, diorang kena keluar. Sebab itu kalau saya tertarik adat Minang, adat Pepatih kan. Kenapa wanita tu dapat harta lebih? Sebab lelaki kena keluar, kena mengembara. Kita tengok orang Jawa kan. Kita pun ramai mungkin orang Jawa kan. Daripada dia orang Jawa ni kat seberang, tapi macam mana dia boleh pergi merentas laut untuk pergi ke tanah Melayu kita. Kami kat Sarawak pun ada orang Jawa kita. Makcik saya sendiri orang Jawa. Macam mana kita daripada Sulawesi datang, kita travel. Kenapa? Because bagi saya, bila kita travel, kita ada struggle, di situ kita akan dapat bina karakter. Privilege ni sebenarnya, dia bagus untuk certain point, untuk kita nak launch saja. Tapi, bila kita dah lepas daripada itu, kita tak boleh selama-lamanya kena privilege. Ini isu yang sangat sensitif kepada orang Melayu sebenarnya. Nanti dia akan kata, inilah kau nak ambil tarik subsidi.
Itulah. Kalau ada masa nanti saya ceritalah berkenaan dengan benda ni, how important it is for us to teach our children struggle. Penting sebenarnya untuk kita ajar anak kita struggle. Bapak saya dulu dia ajar, dia kata kau tengok anak Cina ni, saya tunjuk kan. Kau tengok anak Cina ni, dia bapak dia jual buka kedai runcit je. Tapi anak dia duduk situ, dia baca buku. Kau tengok budak tu baca buku. Kau tengok dia akan buat kira-kira. Kau buat apa? Dia selalu compare dengan saya anak Cina kat kampung saya kan. Saya tengok betul lah budak tu belajar. And now he's someone. You know, kita semua bermula di struggle. Bapak dia bukan orang kaya pun. Kan? Bapak dia bukan orang kaya pun. Okay, habislah saya bebel kat situ. Okay. Masa tu kan macam ada cerita, saya pernah berdebat dengan orang pasal KWSP dulu kan. Pasal EPF, keluar SPF tak keluar EPF lepas COVID. Saya kata kenapa nak keluar EPF? Dia duk kata saya nak bayar hutang, saya ada hutang saya nak bayar. Saya kata 4 kali keluar EPF tu kenapa tak bayar hutang? Kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, lepas tu nak komplain. Alright. 20 NGO sokong keputusan larang kapal Israel masuk Malaysia. Antaranya ialah Majlis Perundingan Pertubuhan Malaysia MAPIM, Sejagat, Muslim Care, ABIM. Kira-kira 20 badan NGO hari ini menzahirkan sokongan terhadap keputusan kerajaan Malaysia untuk tidak lagi menerima kapal menggunakan bendera Israel memasuki negara ini yang berkuat kuasa serta merta. Okey. Keputusan daripada menteri tadi mengatakan bahawa tak ada. Bahawa kapal daripada Israel yang membawa bendera Israel tidak lagi dibenarkan berlabuh di dalam negara kita. Dan ini menunjukkan satu komitmen yang amat besar daripada kerajaan kita untuk mengharamkan ataupun memutuskan sebarang ikatan dengan Israel. Kita pernah dahulu tahun 2016 arwah Cikgu Faris sampai berdemo sebabnya pada waktu itu kerajaan membenarkan antaranya adalah kapal-kapal daripada Israel ni datang berlabuh di perairan negara kita. Baik. Habis kat situ. Okey, ada satu cerita untuk yang selalu mengetum. Ada satu cerita untuk yang selalu mengetum. Okey, ni saya buat cerita ni, tuan-tuan dengar dan faham undang-undang. Yang mengetum lah, yang tak mengetum tak apalah macam saya ni. Ketum tak dimasuk dalam akta dadah berbahaya Menteri Kesihatan. Tak masuk akta dadah berbahaya. So boleh mengetum lepas ni. Sabar. Jangan baca headingnya. Kita baca betul-betul. Baru lepas tu kita nak kena ulas, baru kita faham. Tumbuhan ketum tidak akan dimasukkan ke dalam senarai akta dadah berbahaya 1952. Maklum Menteri Kesihatan Dr. Zul dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Pada masa ini, kerajaan tidak berhasrat menyenaraikan ketum atau alkaloidnya ke dalam akta berbahaya. Di dalam ketum ni ada satu chemical nama dia alkaloid tau. Beliau menjawab soalan lisan yang diajukan Menteri Besar Kedah dan anggota Parlimen Merbuk Mukris Mahathir yang bertanya, bagaimana tanaman ketum yang dikawal bagi mengelakkan penyalahgunaannya dan adakah kerajaan akan meminda undang-undang berkaitan ketum untuk disenaraikan di bawah akta dadah berbahaya. Dr. Zul berkata, Kementerian Kesihatan sedang dalam proses meminda akta racun bagi mengawal penanaman, pemilikan dan pengedaran ketum. Nah, ada yang gembira. Wah, tak masuk akta dadah berbahaya. Okey lah ni Is. Kan? Boleh lah lepas ni kita mengetum beramai-ramai. Aha, bagus ni. Okey. Betul tuan-tuan. Dia tak masuk akta dadah berbahaya. Tetapi, dengar ni dulu. Dengar. Dewan Rakyat lulus akta racun pindaan 2022. Ini masa Khairi jadi Menteri Kesihatan. Dewan Rakyat pada Khamis, ni pada tahun 2022, tahun lepas, Dewan Rakyat pada Khamis telah meluluskan rang undang-undang racun pindaan dengan lebih suara bersetuju. Kali pertama dibentangkan pada 14 Mac lepas. Pindaan itu antara lain mengandungi fleksibiliti dalam pengendalian racun dengan membenarkan penggunaan dokumen elektronik, meningkatkan denda dan hukuman berhubung penyalahgunaan racun dan bahan psikotropik. Menerusi pindaan tersebut, denda untuk mereka yang disabitkan kesalahan naik dari 10,000 kepada 100,000. Manakala hukuman penjara tidak lebih 4 tahun atau kedua-duanya kepada
tidak lebih 5 tahun. Daripada 4 tahun naik kepada 5 tahun atau kedua-duanya. Individu atau pihak yang bersalah juga boleh dikenakan kedua-duanya. Terdahulu Menteri Kesihatan berkata, ini Khairi zaman Khairi, status ketum dan ganja akan dibangkitkan dalam perbahasan, namun ia tidak tertaluk kepada pindaan kali ini. Kita tidak ada cadangan kawalan ketum di bawah RU kali ini, tetapi metagrinine atau alkaloid dalam ketum yang merupakan bahan psikoaktif masih tertakluk di bawah akta ini. Okey? Bermakna apa tuan-tuan? Maknanya ketum tadi tu memang dia tidak berada di bawah akta dadah berbahaya, belum lagi. Tetapi dia masih kekal. Sebenarnya ketum ni adalah di bawah akta racun. Okey? Dan sekiranya menggunakan ketum dan ditangkap menggunakan ketum dengan secara yang tidak sepatutnya, tuan-tuan boleh didenda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Cuma sekarang ini belum ada satu undang-undang khas yang tahun ini mungkin, tahun depan mungkin, Menteri Kesihatan kata akan pindah untuk kawalan penanaman, penjualan, penggunaan. Sekarang ini dia bawa akta racun. Maksudnya tak ada 3 ni. So kalau tanam masih bukan satu kesalahan. Ini bukan saya cakap jangan tuan-tuan, lepas ni boleh tanam lah, Is cakap boleh tanam. Bukan. Saya cuma bagi tahu undang-undangnya. Kalau tertanam tak terjumpa, dia bukan macam contohnya opium, ganja. Kalau kita terjumpa belakang rumah, tanam dekat rumah kita, confirm boleh masuk dalam. Ini belum ada undang-undang tersebut. Tetapi dia dikonsider akta racun. Maksudnya, kalau terdapat di dalam makanan, contohnya tuan-tuan campur, tuan-tuan proses jadi makan, ada apa orang kata ketum di dalam itu, minuman sebagainya, maka itu adalah satu kesalahan kerana telah diproses dan dijadikan bahan untuk dikonsum. Itu satu kesalahan. Okey? Faham? Faham? Tapi kalau setakat tanam dan sebagainya, belum lagi. Saya kata tak akan ada. Kerajaan tengah memantau, melihat, berkemungkinan akan memandang perkara itu sebagai satu benda yang serius dan juga perkara yang boleh diletakkan sebagai undang-undang. Tuan-tuan, kenapa? Dia macam ni. Ada kata, ketum ni bagus apa? Apa salahnya kita makan ketum? Dia tuan-tuan macam ni. Dalam Islam, saya cerita Islam dahulu. Apa-apa saja perkara yang memabukkan, maka itu adalah haram. Tak semestinya arak. Arak tu kita confirm lah, alkohol. Tetapi apa-apa saja yang merosakkan ataupun mengacau minda kita, sehingga kita jadi hilang kewarasan kita, maka itu boleh dikatakan sebagai haram. Tapi tak dis, kita tak hilang minda, kita masih okey, aktif. Itu dipanggil tadi psikoaktif. Soalan dia, berapa banyak? Berapa dosage? Berapa dosage yang selamat? Berapa dosage yang tak selamat? Itu masalah dia, itu yang pertama. Yang kedua, ketum tu ditambah pula dengan benda-benda lain untuk bagi kick lagi. Sampai saya ada cerita tu tambah dengan ubat ni, terutama orang utara, orang utara. Tambah lagi dengan ubat nyamuk, tambah dengan ubat batuk, tambah dengan macam-macam lah dia tambah kat situ. Untuk bagi kick lagi. Dia macam tu lah tuan-tuan. Dia start daripada tu, kemudian rasa tak kick lah. Tambah lagi. Akhirnya benda itu yang akan merosakkan. Poinnya jangan mulalah. Dulu ni cerita dululah. Cerita zaman-zaman dulu. Orang ambil ketum dia dulu. Mungkin untuk bekerja. Sebab zaman dulu kerja hutan. Dia nak tenaga. Kan? Macam juga tongkat Ali dan sebagainya. Dia nak tenaga steroid tu kan. So dia nak tenaga bekerja. Kita sekarang ni bukan bekerja tuan-tuan. Minum-minum tu lepak. Kan lepak, tak buat apa kan. Minum lagi. So tak bekerja. Bukan saya nak kata kalau bekerja tu boleh minum. Tak. Asal dulu cerita orang dulu-dulu menyebabkan dia jadi macam tu. Now, dia macam ni lah tuan-tuan. Kita anggaplah Tuhan bagi kita ni badan ni. Badan kita, semuanya anggota kita, nyawa kita ni satu amanah. Jadi kita jagalah amanah ini dengan baik supaya janganlah kita rosakkan dengan perkara yang tak sepatutnya. Dan juga Allah memberi dalam Islam tu sendiri ada 5 perkara yang kita jaga. Salah satunya adalah akal kita. Kan? Kita jaga akal kita. Habis kat situ. Okey, politik. Kit Siang heret Taqiyuddin ke jawatan kuasa keistimewaan Parlimen. Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa pimpinan PAS Taqiyuddin Hassan dirujuk kepada jawatan kuasa keistimewaan Parlimen kerana menyifatkan kenyataan berhubung Perdana Menteri bukan Melayu sebagai naratif beracun. Lim juga menggesa Setiausaha Agong PAS itu memohon maaf
dan menarik balik kenyataannya. Taqiyuddin harus dirujuk kepada jawatan kuasa sama ada dia telah melanggar sumpahnya sebagai ahli parlimen untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Dengan menyifatkan bahawa kenyataan PM bukan Melayu sebagai naratif beracun yang berisiko menimbulkan ketidakharmonian, adakah Taqiyuddin mengatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara adalah dokumen yang memecah belah dan menghasut? Soal Lim. Taqiyuddin sebelum ini menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghentikan naratif beracun DAP. Ini setelah Lim membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengurusi DAP mencadangkan akan mengembalikan semula pilihan raya Majlis Tempatan di Kuala Lumpur. Sementara itu, Lim bertanya sama ada Taqiyuddin akan bercadang menjadikan PAS sebuah parti yang lebih sederhana. Okey. Adakah PAS akan mengikis ekstrimnya dan menjadi parti Islam yang sederhana selaras dengan Perlembagaan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama, budaya dan berperadaban? Nah, perbincangan tentang Perdana Menteri bukan Melayu di dalam negara kita, macam kita sebut, secara perlembagaannya tak ada isu pun. Ni jangan salahkan saya, perlembagaan dah kata macam tu. Asalkan dia command majority. Dia command majority, tidak ada isu pun sebenarnya. Cuma orang kata, oh kalau macam tu, memang kau nak mengangkat orang Melayu, bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, Lais. Itu bukan isu dia. Selagi majority kita orang Melayu, kita akan angkat orang Melayu, tu je lah. Tapi nanti ada tak mustahil. Saya kata tak mustahil. Benda tu tak mustahil sebab perlembagaan membenarkan. Kalau kita nak melarang, itu bercanggah dengan perlembagaan. Saya kata, oh kalau macam tu kau nak kalau kau nak Cina lah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Kalau Cina tu Islam macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau dia orang Iban macam mana? Kalau dia Bidayuh, macam mana kalau dia Kadazan? Kalau dia Dusun, kalau dia orang Melanau, kalau dia orang Hulu Sarawak, kalau dia orang asli, boleh tak dia jadi Perdana Menteri? Nah, soalan tu tak akan habis kita tanya. Kerana sepatutnya, tuan-tuan, pembangkang ni jangan fokus bab tu. Benda tu tak berlaku lagi. Dan perlembagaan itu ada kat situ. Dia ada perkara kedua. Satu, command majority. Yang kedua, atas perkenan yang di Pertuan Agong. Kalau yang di Pertuan Agong tak berkenan pun tak boleh juga. Kita tengok kes di Johor. Yang nak di majoritinya, yang nak siapa? Hasni nama dia kan, daripada UMNO. Tetapi Sultan Johor nak siapa? On. Akhirnya siapa jadi Menteri Besar? On. You see? Now, secara praktiknya sebegitu. Itu dipanggil unwritten constitution. The conventionnya sebegitu. Jadi kita nak kata macam mana? Itu undang-undang. Dan Lim Kit Siang hari itu bercakap daripada soal perlembagaan, soal akademik, tetapi dinaratifkan, dibesarkan, dibombastikkan oleh geng-geng pembangkang, main isu bangsa, main isu agama. Itu naratif dia orang. Daripada sekian lama, itulah naratif yang mereka bawa, dan naratif itu tak pernah nak berhenti kerana benda itu yang paling senang nak jual dan paling senang nak bakar kemarahan orang ramai. Paling senang. Ni baru-baru ni lah saya nak cerita. Jadi saya dapat satu WhatsApp. Ada satu perkampungan di Gombak, dikatakan dihalau. Dapat notis sejak 2021. Tanah yang diorang duduk tu adalah tanah milik Ta College. Tapi diorang main isu kaum. Ini Cina, kita Melayu, kita kena mempertahankan Melayu. Dia macam cerita dulu, ingat tak? Yang budak Melayu kena pukul dekat apa orang kata, dekat yang digital, bukan digital mall, dekat Loyat. Akhirnya kita buat satu bangunan khas untuk orang Melayu. Dia sentimen tu lah. Sama je. Isu dia duduk atas tanah haram yang milik orang lain. Lepas tu nak salahkan bangsa. Ini undang-undang. Kalau tuan-tuan ada tanah, tiba-tiba ada orang duduk atas tanah tu, tuan-tuan halau, tageran tu tuan-tuan punya, agak-agak siapa yang salah? Tuan-tuan ke yang mereka yang duduk secara haram? Saya tahu kes ni sebab saya ada kawan yang tanah dia ada 200 ekar dekat Kuching. Kan, bapak dia punya dululah, dia warisan dan sebagainya. So bila dia datang, dia tengok dah ada kampung kat kawasan tu. Dah ada kampung. Dia memang dia tak pernah balik kampung tu sebab dia daripada OC. Bila balik ada kampung kat situ. So dia ambil perintah mahkamah, dia kata halau penduduk kampung sebab tanah tu tanah dia, geran tu atas tanah nama dia. So penduduk kampung tak puas hati, siap keluar parang dan sebagainya. Dia kata kami dah duduk dekat sini berpuluh tahun. Dekat Malaysia dia tak ada Squatters Act tau. Tak ada akta tak ada akta setinggan, tak ada. Tuan-tuan ambil tanah orang, tuan-tuan tidak ada hak ke atas tanah tersebut. Dia berbeza dengan UK. UK cerita lain. Kat Malaysia ni tak ada Squatters Act. Akta kepada setinggan tak ada. Itu ihsan kepada kerajaan nak bagi pampasan atau tidak. Even tuan tanah pun tak boleh bagi pampasan. Nasib baik dia tak ada panggil polis tangkap sebab menceroboh di atas tanah dia. Dah kira elok lah tu. Kan?
So sepatutnya nak kena fikirlah, tanah ni tak ada dah di dalam negara ni yang bukan milik, tak ada milik orang, at least milik kerajaan. So kena pergi kat situ, kena check betul-betul. So kalau tuan-tuan jumpa tanah kosong, jangan terus nak pacak rumah, pergi check kat pejabat tanah, bayar RM30 je kan, tak mahal pun, pesanan penaja. Okey, laporan siasatan memoir Tommy Thomas saman kerajaan pasukan petugas khas. Tan Sri Tommy Thomas memfailkan saman terhadap pasukan petugas khas dan kerajaan Malaysia berhubung laporan siasatan memoarnya bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Peguam negara itu memfailkan saman melalui Tuan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi 4 Disember lepas. Selepas Mahkamah Tinggi pada 2 Oktober mengarahkan supaya saman pemula difailkannya ditukar kepada saman sivil untuk didengar dan diselesaikan melalui perbicaraan penuh. Dalam saman itu, Thomas sebagai pelantif menamarkan 8 ahli pasukan petugas iaitu Datuk Seri Fong Ju Chung, Datuk Seri Hashim Paijan, Junaidah Kamarudin, Jadid Singh Bansing, Datuk Syahrudin Ali, K. Balaguru, Farah Audah Hamidi, Muhammad Najib Surip dan juga Kerajaan Malaysia sebagai defendant pertama sehingga defendant ke-9. Menerusi penyataan tuntutan, Thomas mendakwa pada 30 September, defendant pertama hingga ke-8 telah menghasilkan dan membentangkan kepada defendant ke-9 iaitu kerajaan mengenai laporan pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku bertajuk My Story, buku Tan Sri Tommy Thomas. Beliau mendakwa laporan itu antaranya menyatakan kesalahannya semasa memegang jawatan sebagai peguam negara, mendedahkan rahsia-rahsia kerajaan serta campur tangan dalam badan kehakiman serta pelantikan kehakiman. Thomas yang bertindak sebagai peguam negara dari Jun 2018 hingga Februari 2020 berkata, Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri bertindak bagi pihak kerajaan ketika itu mengarahkan agensi penguatkuasaan yang berkaitan menjalankan siasatan lanjut. Kemungkinan terdapat salah laku oleh Thomas. Pelantif berkata semasa Perhimpunan Barisan Nasional Libagan tahun 2022, Ismail Sabri secara terbuka mengumumkan bahawa beliau telah menyah klasifikasikan laporan itu sebagai rahsia rasmi supaya ia boleh digunakan sebagai peluru politik untuk pilihan raya ke-15. Thomas juga berkata Ismail Sabri telah meminta Menteri Undang-Undang untuk menerbitkan laporan berkenaan. Oleh itu, pelantikan defender pertama hingga ke-8 sebagai pasukan khas bukan untuk tujuan siasatan tulen atau usaha mencari fakta kes ke atas kelakuan dia sebagai peguam negara, tetapi sebagai peluru politik bagi tujuan persendirian dan politik berkenaan dengan pilihan raya dan sebagai tindak balasnya terhadap pilihan raya untuk membuat pertuduhan jenayah terhadap ahli-ahli UMNO, dahulu Thomas. Menurut pelantif, laporan pasukan petugas itu adalah dokumen tanpa kuasa undang-undang kerana pelantikan serta terma-terma rujukan pasukan berkenaan tidak disokong oleh mana-mana undang-undang bertulis dan laporan itu kononnya diklasifikasikan sebagai akta rasa rasmi tahun 1972. Sehubungan itu, pelantif memohon deklarasi bahawa laporan tidak sah dan melanggar Seksyen 499 dan 500 Kanun Kesesaan dan Akta Komunikasi. So, apa yang Tommy Thomas cuba nak? Yang pertama yang Tommy Thomas cuba bawa, dia mengatakan bahawa siasatan yang dibuat oleh kerajaan pada waktu itu, dokumen yang dihasilkan mendakwa bahawa buku beliau, saya ada buku tu, Tommy Thomas itu bahawa yang melanggar undang-undang dan rahsia rasmi kerajaan sebenarnya tidak boleh digunakan kerana beberapa perkara. Yang pertama, buku itu digunakan untuk tujuan kempen politik. Yang kedua, pasukan itu ditubuhkan tanpa ada punca kuasa. Mereka ditubuhkan atas di bawah jawatan kuasa siapa? Di bawah Suruhanjaya mana? Kan ni bukan RCI, Royal Commission of Inquiry. Dia hanya ditubuhkan untuk menyiasat. Dan dengan itu boleh, tak ada masalah, tetapi ia tidak mempunyai apa-apa bidang kuasa ataupun apa-apa kuasa untuk nak memulakan ataupun nak menjadi satu authoritative body untuk menyatakan bahawa terdapat kesalahan atau tidak terhadap buku Tommy Thomas. Jadi dekat situ itu merupakan saman dan sekiranya diterima oleh mahkamah, maka berkemungkinan laporan tersebut boleh dibuang dan Tommy Thomas tidak akan diheret dalam mana-mana kesalahan sekalipun. Okey, faham? Habis dekat situ. Okey. Kita ada cerita satu lagi. Dakwaan daripada Cikgu Bat. Bersatu dakwa ada rasuah dalam projek tebatan banjir. Aktivis dari Bersatu membuat laporan polis atas dakwaan berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapat projek tebatan banjir. Ahli Jawatankuasa Bersatu Badrul Hisham Syarin atau Cikgu Bat mendakwa ia menyebabkan projek kos meningkat dengan tinggi
Dia berkata, pada November lalu kerajaan membatalkan kontrak untuk projek tempatan banjir bernilai 7 bilion. Sebenarnya 7 dan 15 yang dilaporkan diberi menerusi rundingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilai semula. Projek itu adalah sebahagian daripada peruntukan 15 bilion untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian semula dikatakan untuk mengurangkan kos, peruntukan untuk projek tempatan banjir telah meningkat kepada 16 bilion. Menurut beliau. Okey, dia kata dah tingkat 16 bilion. Kos naik kerana kena bayar rasuah, dakwanya. Dia mendakwa rasuah diberikan untuk bayaran rundingan yang akan disalurkan menerusi firma guaman kepada penerima yang mencurigakan. Dalam hantaran di media sosial, dia mendakwa antara penerima adalah proksi kepada menteri, dipercayai merujuk kepada Nick Nazmi. Dakwanya lagi, sekejap. Okey. Alright, dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam projek hospital. Dia kata, okey, salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah PBT Selangor. Manakala lagi satu penerima adalah syarikat kosmetik. Dia mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam projek hospital. Aha. Sementara itu satu lagi dokumen yang dipetik Badrul adalah surat daripada Nick Nazmi adalah kepada Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Dia mendakwa surat itu menunjukkan Nick Nazmi akan meluluskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, saya akan mendapati tajuk itu sendiri menunjukkan berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek tempatan banjir. Okey. Pejabat Nick Nazmi telah membuat satu laporan polis berkenaan surat pada Mei lalu dan saya baru bahawa YB Nick Nazmi akan mengemukakan saman kepada Cik Gubat berkenaan dengan isu ini. Ada kemungkinan. Jadi tunggu laporan tersebut. Tetapi merujuk kepada projek tersebut, okay. Now, dia merujuk tadi, dia kata pembatalan kepada projek 7 bilion. Baik. PM Anwar batal kelulusan projek tempatan banjir 7 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beberapa kelulusan projek tempatan banjir tidak akan diteruskan. Beliau berkata, ia membabitkan kelulusan secara rundingan terus yang diluluskan sebelum ini. Beliau juga Menteri Kewangan berkata, pihak kementerian sudah diminta untuk meneliti semula kelulusan yang diberikan bagi memastikan ia mematuhi prinsip ketulusan. Okey. Saya juga tekankan beberapa kelulusan termasuk kelulusan tempatan banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion dan 7 bilion sudah dituluskan. Dia bukan 7 bilion tadi dalam 15 tau. Dia 15 bilion lain, 7 bilion lain. Saya telah meminta fail itu tidak diteruskan. So, berapa bilion Cik Gubat kata tadi? So, kalau kita tengok, Cik Gubat kata tadi sebenarnya 16 bilion. Tadi daripada 7 bilion sekarang jadi 16 sebab kena bayar rasuah. Okey. Ini yang sebelum ini dituduh seleweng projek tempatan banjir Nick Nazmi lapor polis. Baik. Berapa sebenarnya? Sebab Cik Gubat tahu 16 bilion. Berapa sebenarnya projek yang telah diluluskan dalam belanjawan kali ini? Belanjawan 2024 11.8 bilion, biaya 33 projek tempatan berkeutamaan tinggi. Kerajaan tegas dalam soal perolehan projek tempatan banjir dan mahu dilaksanakan secara tender bagi mengelakkan pembayaran. Perdana Menteri Anwar berkata memperuntukkan dana besar bagi projek iaitu mencecah 22 bilion. RMK 12 ini RMK 12. Okey. Tetapi tahun hadapan sejumlah 33 projek tempatan banjir dengan kos 11.8 bilion katanya dalam belanjawan 2024. Saya tak tahu Cik Gubat tak cek, tak buat kerja rumah ke apa ke, dia kata 16 bilion. Okay, dia kata 16 bilion. Tapi macam ni lah tuan-tuan. Dia kata dia dakwa itu proksi kepada Nick Nazmi dan sebagainya. Fine. Semalam, 2 malam lepas, saya cerita bagaimana apa yang diorang buat ni tuan-tuan, sememangnya diorang rancang dan diorang tahu memang diorang akan kena saman. They know they're gonna be sued. They know. Diorang tahu diorang akan kena saman, and disebabkan oleh itu mereka ada penaja untuk memastikan even kalau disaman sekalipun diorang boleh bela dan kalau kalah boleh bayar. At most berapa?
1 million? 500,000? Tak ada masalah. Yang penting, damage done kepada menteri atau kerajaan. Fitnah dulu tuan-tuan. Fitnah. Saman akan ambil masa. 4 tahun, 5 tahun. Fitnah tu dah berlega dah. Fitnah tu dah berlega dulu. Tuan-tuan ingat. Cikgu Bat ni, dia duk kutuk siapa? Dia duk serang siapa? Azmin Ali. Lepas tu dia kata Azmin tu okey. Lepas tu dia serang balik Azmin. Lepas tu dia kata Azmin tu okey. Yang mana satu? Sekarang ini, dia duk dakwa perkara ini. Dan, saya dapat berita tadi, Nik Nazmi akan saman. Dia akan buat kenyataan tak lama lagi mungkin, tetapi beliau akan saman Cikgu Bat dalam perkara ini. Tetapi, dia kata-katalah. Yang penting damage done. Kalau tak ada orang macam saya cerita benda ni, mungkin kita akan percaya, teruklah kerajaan ni, rasuah sebagainya. 16 bilion rupanya. Perdana Menteri luluskan 11 bilion tadi. Tuan-tuan dah baca? 11 bilion untuk 2024. Mana datang 16 bilion tu? Kat mana dia petik datang 16 bilion tu, petik kat mana? Dia kata 7 bilion. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada 15 dan dia ada 7. Dua-dua tu di cancel. Dan kerajaan bagi baru. Sebab apa? Dua-dua tu projek. Dia bukan 2 projek tapi dalam tu banyak projek. Projek secara direct nego tanpa proper documentation tak ada. Sekarang siapa masa tu Menteri Alam Sekitar tuan-tuan? Tuan Ibrahim Tuan Man. Sekarang ini 33 projek, proper tender, 11 bilion terbuka. Siapa nak? Silakan. Siapa nak? Silakan. So pertuduhan ini yang penting fitnah dahulu. Itu saya kata tadi. Fitnah dahulu. Jadi dengan fitnah itu tuan-tuan, maka kerajaan akan damage. Menyebut soal fitnah ini saya bawa kepada Rafizi Cabar yang bacol ni. YB bacol. Yang bacol viral tu. Okey. Baru-baru ini, habis dah cerita tu. Kita buat cerita Rafizi pula. Baru-baru ini, adalah pihak pembangkang dia main isu ekonomi. Rafizi menteri teruk, menteri tak bagus, tak boleh, rosak negara, bla 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 bla. Ekonomi tak pandai, bla bla sebagainya. So dia buat podcast lah. Ramai lah yang percaya. Ramai yang quote dia. Kemudian Rafizi kata, kalau berani kita debat. Dia kata, baik kita debat. Setuju. Kalau berani hantar surat. Rafizi hantar surat. Kemudian Rafizi kata, kita buat dekat podcast. Kemudian dia kata, apa pula buat podcast? Kalau podcast pergi keluar sekejap lah. Dia kata, ni nak debat, cakaplah debat. Janganlah bacol. Tuan-tuan, podcast tu platform. Saya lebih suka cara kita berdebat yang betul-betul macam saya selalu debat dekat secara bersemuka. Bukan format. Format ni masalah. Seorang ni cakap 10 minit, seorang ni cakap 10 minit. Kemudian seorang ni soal 3 minit, seorang ni soal 3 minit. Tak best. Bagi saya, kalau benar-benar berani, kita duduk hard talk. I ask you, you ask me. Kita buat engagement betul-betul. You boleh tembak saya, tapi dalam masa sama, I akan ask questions and expose your stupidity. Berani tak berani? Kemudian dia bagi macam-macam alasan lah. Oh, ini tak betul lah, ini ada podcast lah, tu lah, bukan debate lah. Kalau kau berani, kalau kau ada point, kalau kau tak takut, tak kisahlah apa pun, jawablah. Tolong share tuan-tuan, tolong share. Jawab. Rafizi rancang podcast sendiri, jemput pengkritik jadi tetamu. 8 Januari ni yang pertama. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli merancang untuk memulakan program Bual Bicara, dikenali sebagai Yang Bakar Menteri, yang memberi ruang kepada sesiapa saja untuk bersemuka dengannya. Siaran podcast akan bermula 8 Januari, disiarkan setiap 2 minggu. Saya merancang untuk memulakan YBM, Yang Berhormat Menteri, tetapi podcast ini Yang Bakar Menteri, katanya menulis catatan di Facebook rasminya. Baik, saya baca kenyataan Rafizi. Saya bagi kenyataan Rafizi Ramli status berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi boleh jelas dekat situ sebenarnya kenyataan beliau. Baik. Siapa yang nak bakar menteri? Rafizi kata, siapa yang nak bakar menteri? Berhari-hari meroyan seorang aktivis maya, cyber aktivis pembangkang setelah kena tweet dengan saya. Ada pelbagai reaksi kepada langkah saya melayan kandungan-kandungan aktivis maya ini. Sebahagian besar menyokong berdasarkan maklumat di media sosial. Segelintir merasakan seorang menteri tidak boleh bersuara. Ada 2 jenis yang berhujah menteri tidak boleh bersuara. Pertama, mereka yang merasakan menteri mestilah menjaga standard sendiri dan tugas menjawab serangan adalah tugas cyber trooper. Saya rasa mereka kebanyakannya dari kalangan pengundi atas pagar. Kedua, kumpulan yang menjawab menteri tumpu buat kerja menteri. Seolah-olah memberi pencerahan itu bukan tugas menteri. Pada pematian saya, kebanyakannya adalah aktivis maya pembangkang.
Namun secara keseluruhannya, majoriti reaksi di media sosial menyokong langkah menangani dakwah pembangkang ini secara berdepan. Sebab itu saya tweet seseorang yang menggelar dirinya YB Viral. Dia bukanlah penting atau berpengaruh pun, tetapi reaksinya sebelum, semasa dan selepas ditweet menggambarkan watak sebenar aktivis maya pembangkang. Sebelum ditweet, mereka adalah jenis suka mempertikaikan segala-galanya. Kalau pertikaian itu berasaskan fakta dan perspektif yang benar, saya kira boleh diterima. Tetapi pertikaian ini dibawa berunsurkan maki hamun, jeritan, emosi kerana mereka tak faham pun isu ekonomi yang cuba dibawa. Semasa ditweet, mereka menggelabah dan menggelupur. Terbongkarlah watak mereka yang sebenar, hanya berani baling batu, sembunyi tangan. Mereka tidak berani berhujah di hadapan. Mereka lari jika dicabar dan mereka takut dengan tindakan undang-undang kerana mereka tahu banyak kandungan mereka melanggar undang-undang jika dibawa ke mahkamah. Selepas ditweet, mereka akan pusing untuk mengalih tumpuan kepada perkara-perkara picisan. Dalam kes YB Viral, hujahnya debat dan podcast. Kononnya podcast itu bukan debat. Sedangkan semua orang tahu podcast adalah platform. Sebarang perdebatan boleh saja dibuat di mana-mana platform. Dalam dewan, TV, radio, podcast di internet. Debat itu maksudnya bersemuka, bukan jerit maki hamun dekat cermin. Itulah tujuan saya, untuk menunjukkan wajah sebenar aktivis maya pembangkang. Sebab itu saya telah merancang untuk memulakan podcast YBM. Tetapi podcast ini bermakna yang bakal menteri. Peluang bersemuka di podcast yang dirakam pada sebelah malam bertujuan memberi peluang kepada sesiapa saja bersemuka dengan saya tanpa menggunakan peruntukan kerana muncul di TV, kena guna wang rakyat, melibatkan airtime. Podcast YBM terbuka kepada sesiapa saja, ahli akademik, penyokong kerajaan, rakyat biasa, terutama aktivis maya pembangkang. Selain dari mereka yang ingin tampil secara sukarela untuk peluang membakar menteri, saya juga mencari aktivis-aktivis maya pembangkang yang banyak memainkan dakwah untuk tampil. Saya akan cari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya. Juga saya berpeluang membakar mereka. Bagi saya, budaya begini lebih baik dari bangkit hamun dan pertikai perkara pecisan seperti yang dibawa oleh aktivis maya pembangkang sekarang. Siaran podcast yang bakar menteri akan bermula 8 Januari setiap 2 minggu. Sesiapa yang berani mahu cabaran membakar menteri dan berhadapan risiko kena bakar. Mangsa pertama, YB Viral sudah terbakar dan biarkan dia kepanasan menjerit di hadapan cermin keseorangan. Jika ada wajah yang cocok, siapa orang pertama yang akan bersemuka dengan saya pada 8 Januari ini, tuan-tuan. So sekarang ini, instead of orang cabar menteri, sekarang ni menteri cabar orang. Apa macam? Menteri sudah cabar orang, tuan-tuan. So sekarang dia sudah cabar. YB Viral dah tak berani. Tolong tag YB Viral setiap kali kalau ada dalam komen dia tu. Tolong tuan-tuan siapa yang ada dalam TikTok ni, dalam TikTok dan juga sewaktu ni, siapa yang masuk TikTok, kalau nampak dia punya posting tu, tolong kat situ. Rafizi ajak debat, YB bacol, yang bacol, tolong tulis dekat komen dia, yang bacol viral, Rafizi ajak engkau debat. Apa pasal? Takut? Podcast lah, kita tak nak podcast. Apa isu dia podcast? Kenapa? Takut bersemuka, takut one on one berdepan. Sebab bila dia nak berdepan, dia kena tulis nama dia, tuan-tuan, alamat dia, nama dia kena bagi. Kenapa? Kalau lepas ini dia fitnah, dia tak boleh lari dah. Itu yang dia takut sebenarnya. Dalam maya ni, sebab itu kenapa dia pakai pakaian rambut palsu, muka macam tu. Sebab apa? Dia takut. Dia takut sebenarnya. Takut pada apa? Dia takut orang mengetahui siapa dia. Saya Iswardi Murni, tuan-tuan kenal saya, tuan-tuan tahu saya, apa nak takut? Kalau kita berada pada kebenaran, apa nak takut? Apa nak risau? Tetapi orang sebegini, sebab dia kerja, macam saya kata dia, macam Cikgu Bat tadi lah, macam juga Papa Gomo, macam juga Raja Petra, macam juga Ratu Naga, macam juga Salim. Mereka ni semua kerja fitnah. Macam juga Mastura, fitnah. Macam juga pemimpin-pemimpin PAS, fitnah. Dia tabur fitnah. Dia tabur racun. Dia tabur racun fitnah. Dia tabur racun agama. Dia tabur racun bangsa. Dia racun kita supaya kita timbul kebencian. Dan yang buat komen pun sama. Itu tugas dia orang. Tugas mereka. So macam mana kita nak counter?
Ni salah satu Rafizi dah buat lah. Tetapi 2024 ni, insyaAllah kita akan membawa satu pembaharuan. Saya nak buat satu hard talk jugalah macam Rafizi. Saya suka tiru dia kan, tak apalah. Mungkin saya nak buat hard talk kepada dia orang ni. Saya nak tanya dia orang. Since dia berani kritik kita, apa kita pula tanya dia? Contoh. Saya nak tanya soalan kepada geng-geng yang so-called hebat ni kan. Kalau engkau orang jadi kerajaan, ni soalan saya terus sebelum saya end. Kalau engkau orang jadi kerajaan, apa yang kamu akan buat untuk mengukuhkan mata wang negara berbanding USD tanpa menaikkan OPR? Okey? Tuan-tuan fikir nanti. Baik, itu saja daripada saya malam ini. InsyaAllah. Daripada saya pada malam ini, terima kasih saya ucapkan. Seperti mana yang saya sebut tempoh hari, bahawa kita masih lagi meneruskan bantuan kepada Ustaz Wanji, insyaAllah. Dan beliau akan, ni dah 3 bulan beliau menjalani apa orang kata penjaraan di penjara Kajuh. Itu adalah NGO akaun tadi tu, boleh bantu seikhlas hati. InsyaAllah kita akan bagi kepada keluarga beliau untuk membantu sementara beliau tidak berada di rumah. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Salam.